Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan kepada Tuan Yang di-Pertua dan juga ahli-ahli yang berhormat. Izinkan saya mulakan penggulungan Kementerian KPKT dengan dua rangkap pantun. Aspirasi Madani, pasak rujukan. Menganyam misi, menyelah persona. Belanjawan 2025 menjadi anjakan. Membugar ekonomi, perubahan di jana. Itikat Madani semai di hati. Negara mampan, alam dipelihara. Hasrat utama dijunjung KPKT. Ekonomi makmur, rakyat sejahtera. Tuan di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, terlebih dahulu di kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Kewangan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Bun telah memperuntukkan sebanyak 5.934 bilion kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di bawah Belanjawan Madani ketiga tahun 2025 yang merangkumi 1.971 bilion perbelanjaan mengurus dan juga 3.962 bilion perbelanjaan pembangunan. Jumlah ini menyaksikan 5.08 peningkatan melibatkan 287.4 juta ringgit tambahan berbanding dengan peruntukan tahun 2024 sebanyak 5.647 bilion. Sukacita dimaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini pada pagi ini sempena Majlis Anugerah Majlis Pembangunan Negara di mana KPKT telah pun diiktiraf sebagai penerima 3 anugerah utama yang amat bermakna bagi seluruh warga keluarga KPKT, iaitu pertama, tempat pertama bagi anugerah pengurusan terbaik Industrial Building System IBS untuk peruntukan melebihi 1 bilion. Yang kedua, anugerah kedua adalah tempat pertama bagi anugerah penilaian outcome kementerian berprestasi tertinggi. Dan ketiga, anugerah khas penilaian outcome pencapaian secara konsisten. Saya di sini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 22,000 orang warga keluarga KPKT yang telah pun berjaya mengharumkan nama kementerian sentiasa membawa agenda dekat di hati rakyat. Selain daripada itu, saya juga ucap tahniah kepada Prima. Prima setelah 2 tahun menjalani proses transformasi, pada malam semalam telah berjaya memenangi 3 anugerah di Majlis Penyampaian The Age Property Excellence Award. Terbukti, KPKT kini sedang berada di landasan betul, sedang berusaha gigih supaya menjadi pusat kecemerlangan perkhidmatan awam negara. Saya terhutang budi kepada seluruh kaki tangan kerajaan yang sentiasa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjin, kita Madani sentiasa dekat di hati. Tuan Yang di-Pertua, mengambil kira trend peningkatan peruntukan kerajaan yang diperuntukkan ke atas KPKT sejak Belanjawan Madani pertama tahun 2023. Ia jelas mencerminkan kesungguhan kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam merancangkan lagi prakasa pembangunan negara sekaligus memaknai tema Belanjawan 2025 iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat. 3 utama ini bagi tujuan penggulungan hari ini. Saya akan memfokuskan kepada 6 elemen utama berdasarkan kepada isu-isu perbahasan yang dibangkitkan seperti berikut. Di mana hari ini saya sediakan teks penggulungan 2 jam, cuma masa sangat mencemburu, Tuan Yang di-Pertua hanya bagi 45 minit. Maka mana-mana soalan yang tidak sempat saya jawab, tapi saya janji jawapan bertulis akan sampai ke atas meja Yang Berhormat dalam minggu ini juga. Di mana 6 fokus utama dalam perbahasan yang dibangkitkan adalah seperti berikut. Pertama, kerajaan tempatan. Kedua, perumahan. Ketiga, perancangan bandar dan desa. Keempat, kesejahteraan komuniti. Kelima, perkhidmatan kebombaan. Dan keenam, pengurusan sisa pepecah. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 35 orang ahli yang berhormat yang telah pun membahaskan perkara-perkara berkaitan dengan KPKT berdasarkan kepada Belanjawan 2025. Di mana Tuan di-Pertua, KPKT saya ingin jawab, KPKT committed dengan perencanaan yang telah pun disusun mencakupi 16 inisiatif utama bagi menyemarakkan lagi agenda pembaharuan dan
Ran di bawah KPKT melalui Belanjawan 2025. Perkara-perkara ini termasuklah pertama, melebar luaskan pembangunan program residensi rakyat PRR serta rumah mesra rakyat RMR melibatkan peruntukan sebanyak 900 juta. Yang kedua, melaksanakan 10 projek baru pengurusan sisa pepecah termasuk penutupan selamat tapak pelupusan sisa pepecah di Kerubung Melaka, Pontian Johor, Tamping Negeri Sembilan, bakal akan menjadi Lestari Park melibatkan kos sebanyak 327.5 juta ringgit. Di bawah transformasi pengurusan sisa pepecah, dulu tapak pelupusan yang berbau busuk kini akan dijalankan transformasi menjadi Lestari Park dengan kelengkap dengan kelengkapan untuk keriadan keluarga. Yang ketiga, melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan taik taraf longkang parit dan sungai di semua PBT di seluruh negara melibatkan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit. Keempat, menyelenggara rumah strata kos rendah dan sederhana awam termasuk menggantikan lift-lift yang usang melibatkan peruntukan sebanyak 185 juta. Kelima, selaras dengan aspirasi Malaysia Madani menjadikan Malaysia negara aman yang taman yang terindah. Tahun depan, KPKT akan naik taraf dan membina 100 buah taman awam madani, merangkumi kawasan-kawasan rekreasi serta landscape di bandar dan pekan kecil melibatkan peruntukan sebanyak hampir 100 juta ringgit. Yang keenam, menaik taraf kemudahan asas dan sosial Kampung Baru Cina melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak 101.1 juta ringgit. Manakala buat kali pertama dalam sejarah di mana perkampungan India akan diperuntukkan 10 juta ringgit untuk kemudahan asas dipertingkatkan. Ini ketujuh, memperkasa aktiviti penguatkuasaan bomba dan search and rescue melibatkan anjing K9 dengan peruntukan sebanyak 67.5 juta serta membaiki kerosakan balai pasukan bomba sukarela seluruh negara dengan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit. Yang ke-8, membina gerai, membaik pulih pasarana pasar awam serta menaik taraf gerai serta warung kecil di semua PBT termasuk di kawasan Sibu, kawasan Tuan Yang di-Pertua, seluruh negara melibatkan peruntukan sebanyak 54.4 juta. Yang ke-9, menyelenggara rumah ibadat bukan Islam, RIBI, melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta. Ke-10, membina, menyelenggara, membaik pulih balai bomba dan penyelamat serta kuartus balai bomba Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan peruntukan 16.27 juta. Dan yang ke-11, membangunkan bandar pintar Smart City melibatkan peruntukan sebanyak 15.1 juta. Ini adalah lonjakan 24 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan belanjawan tahun ini. Tuan Yang di-Pertua, selain 11 perkara yang telah disebutkan, sebanyak 5 inisiatif lagi telah diperakukan oleh kerajaan, iaitu berkaitan dengan pertama, jaminan tambahan. Ini berita baik kepada pembeli rumah pertama sebanyak 10 bilion di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP dan step up financing menjadikan keseluruhan jaminan pembiayaan telah pun meningkat kepada 30 bilion ringgit. Sepanjang pelaksanaan SJKP mulai tahun 2008 sehingga 31 hari bulan Ogos tahun ini, sukacita dimaklumkan sebanyak 65,818 permohonan pinjaman bernilai 14.975 bilion ringgit telah pun diluluskan. Dan kedua, kenaikan hak siling bantuan bina rumah baru dari 85,000 kepada 90,000 dan baik pulih rumah sebanyak 20,000. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, jumlah peruntukan yang diluluskan bagi tahun 2025 adalah sebanyak 13.4 juta bagi bantuan bina rumah baru dan juga 38.29 juta bagi baik pulih rumah. Maka ini akan dapat membawa manfaat keseluruhan kepada 2,559 ketua isi rumah yang bakal mendapat rumah baru serta rumah yang usang dan daif akan dinaik taraf dan dibaik pulih oleh kerajaan madani yang sentiasa prihatin. Dan ketiga, pelepasan cukai sehingga 7,000 bayaran faedah pinjaman. Boleh sikit? Boleh, sila. Terima kasih Tuan Malai Di-Pertua.
Yang Mohd Menteri, saya mendengar berkaitan SJKP. Saya ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah meningkatkan jumlahnya, suatu jumlah yang saya rasa cukup baik. Cumanya Yang Hormat sebutkan tadi yang diluluskan. Berapakah permohonan yang tidak diluluskan? Yang mereka ini memang mahukan rumah kali pertama, tetapi mereka juga tak lepas melalui SJKP. Apakah Kementerian Berhormat mempunyai jalan keluar terhadap mereka ini kerana memiliki rumah ini adalah satu keperluan, bukan lagi satu kemewahan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan yang baik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, atas usaha gigih kerajaan sepanjang masa ini, kini kadar pemilikan rumah rakyat Malaysia di mana 76.5% keluarga Malaysia telah memiliki rumah. Maka banyak lagi kes yang sedang kita usahakan, termasuk pembinaan 500,000 unit lagi rumah mampu milik yang kita yakin akan berjaya dicapai menjelang penghujung tahun depan. Berkaitan dengan soalan berapa yang tidak diluluskan, ini adalah soalan spesifik dan saya akan jawab dalam jawapan yang bertulis. Tapi yang saya ada memang 65,000 orang telah pun mendapat manfaat daripada skim SJKP. Okay, selain daripada itu, inisiatif yang seterusnya adalah selaras dengan ekonomi kitaran. Pelepasan cukai untuk pembelian. Sekejap, Mohd Menteri. Sila. Jika macam ini saya belum masuk gear 3, penggulungan sudah habis. Dengan yang Menteri sebut tadi, peningkatan harga rumah daripada 80,000 kepada 90,000 untuk rumah mampu milik. Adakah peningkatan ini dah ambil kira kenaikan harga barang yang sekira 30%, dan adakah saiz rumah itu dikekalkan 650 hingga 800 kaki persegi? Terima kasih. Yang Berhormat mungkin tadi sudah silap terdengar. Ini adalah skim untuk kita membantu rakyat membaik pulih rumah. Okay, di bawah skim baru sekarang macam ini, sekiranya orang kampung rumah dia memang usang, maka dia tak mampu. Kerajaan Madani akan bantu dia. Ini rumah percuma. Bina baru yang 80-90. Kita terima bina baru memang cukup. RM90,000 untuk bina rumah satu tingkat memang mencukupi. Dan bagi mereka bombong bocor, kita bantu dia baik boleh RM20,000 satu rumah. Tahun depan 2,059 keluarga akan dapat manfaat daripada skim baik pulih serta pembaikan rumah. Sebab ini bukan pembinaan rumah baru, rumah sendiri. Bina baru yang disebut tadi, kos harga memang mencukupi. Yang kedua, dulu rumah mesra rakyat daripada 1,000 kaki kepada sekarang dia turun pada 750 kaki. Rumah mesra rakyat mengikut rekod kita memang dulu 660 kaki. Kini telah dipertingkatkan 750 kaki. Mungkin sebelumnya 1,000 kaki. 1,000 kaki. Rumah itu terpulang. Yang Berhormat, Kuala Nerus. Saya nak terangkan, sebab itu kita dah berjaya. Tahun lepas kita berjaya membina 5,000 lebih rumah mesra rakyat. Dan rekod kita pun kini SP di bawah SPMB. Saya suka cerita dikongsikan. Rekod paling singkat kini 29 hari boleh bina satu biji rumah. Ini telah pun berjaya dilaksanakan dengan sistem piawaian pembinaan yang baru di bawah SPMB. Sebab itu jika Yang Berhormat berminat, saya nanti boleh jemput Yang Berhormat turun padang bersama untuk menyaksikan kejayaan Kerajaan Madani. Tuan Di-Pertua, seterusnya saya ingin teruskan di mana selaras dengan ekonomi kitaran, pelepasan cukai untuk pembelian mesin kompos sisa makanan untuk kegunaan isi rumah sehingga tahun taksiran 2027 akan dibenarkan untuk menggalakkan industri berasaskan kompos sekaligus menyokong usaha pemekasaan ekonomi kitaran. Dan yang kelima, perluasan skim ex gratia bencana kerja untuk memperkasa perlindungan sosial kepada semua penjawat awam termasuk anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, meneruskan agenda penggulungan kepada persoalan khusus semasa perbahasan kali ini, seramai 15 orang ahli Yang Berhormat telah membangkitkan isu berkaitan dengan kerajaan tempatan. Untuk makluman, Kementerian sentiasa memberikan komitmen dalam memperkasa perkhidmatan PBT agar semua PBT dapat mencapai tahap penerapan bintang tertinggi berdasarkan kepada sistem penerapan bintang pihak berkuasa tempatan, sekaligus memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan mewujudkan budaya kecemerlangan berteraskan kepada prestasi melalui persaingan yang sihat dalam kalangan PBT.
KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan cekap dan telus dalam menyalurkan hikmat nasihat dan peruntukan kepada PPT seluruh negara melalui pelaksanaan projek-projek yang berskala kecil di bawah PP1 meliputi skop projek infrastruktur, kemudahan awam, sosioekonomi dan keselamatan di kawasan PBT di seluruh negara. Dalam hal ini ingin saya mengetengahkan beberapa pencapaian KPKT sehingga 1 hari bulan November 2024. Antaranya termasuklah pertama, penukaran 14,896 unit lampu LED daripada jenis high pressure sodium vapor berbanding dengan sasaran 10,000 unit, kita berjaya melepasi sasaran. Kedua, kelulusan 243 unit gerai madani berbanding dengan sasaran 100 unit. Sekali lagi, kita pecah rekod. Ketiga, penaik tarafan 112 pasar awam yang uzur berbanding dengan sasaran 100 pasar. Keempat, pelaksanaan 122 projek naik taraf dan baik pulih sistem peparitan longkang berkaitan dengan sasaran 40 projek. Dan yang kelima, pelaksanaan 182 projek penyelenggaraan kolam takungan banjir berbanding dengan sasaran 100 projek. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pegawai-pegawai Jabatan Kerajaan Tempatan ke-5 KPI kita telah berjaya capai, malahan melepasi dua, kadang-kadang lebih satu kali ganda. Selain itu, baru-baru ini iaitu pada 26 Oktober, KPKT melalui JKT Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah berjaya menganjurkan Konvensyen PBT Kebangsaan tahun ini yang merupakan konvensyen kali keempat pernah diadakan. Platform tersebut telah mengumpulkan lebih 2,000 peserta daripada 156 PBT seluruh negara dan berjaya menjadi wadah untuk menggalakkan perkongsian ilmu dan amalan terbaik best practices dengan izin berkaitan dengan penyelesaian isu-isu mengukuhkan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Meneruskan jawapan saya kepada isu perbahasan, Yang Berhormat KAPA telah memohon KPKT menambah peruntukan bagi kerja menaik taraf jalan di luar selian PBT di Kapah yang rosak akibat penggunaan lori sampah domestik di jalan tersebut. Untuk makluman, KPKT telah meluruskan peruntukan sebanyak 800,000 kepada Majlis Bandaraya di Raja Klang bagi tahun 2023 untuk kerja-kerja penurapan semula dan naik taraf jalan antaranya di Lorong Imam Yusof, Jalan Datuk Ahmad Razari, Kampung Perigi Nenas di Pulau Indah dan juga Jalan Go Hok Huat, Jalan Kereta Api Lama. Sekiranya terdapat keperluan tambahan, MBDK boleh mengemukakan permohonan peruntukan bagi menaik taraf jalan-jalan PBT untuk pertimbangan kementerian ini pada tahun depan. Selain itu, semakan sedang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi meneliti punca kerosakan jalan di Kapah untuk tindakan lanjut terutama jika di luar kawasan selian PBT. Yang Berhormat Bangi memohon agar sebahagian peruntukan di bawah rancangan Tempatan Banjir Fasa Kedua disalurkan ke Parlimen Bangi untuk pembersihan longkang dan pengorekan sungai. Manakala Yang Berhormat Padang Rengas juga memohon agihan kepada kawasannya yang menjadi hotspot banjir setiap tahun dan YB Simpang Rengam mencadangkan supaya isu pemalahan banjir dan masalah perpalitan segera ditambah baik. Untuk makluman Tuan Di-Pertua, KPKT telah menyalurkan peruntukan berjumlah 1.375 juta bagi pelaksanaan 4 projek menaik taraf longkang di kawasan Masjid Perbandaran Kuala Kangsar bagi tahun 2024. Manakala sebanyak 900,000 dan 50,000 telah disalurkan untuk Majlis Daerah Simpang Lengam tetap melibatkan 7 projek secara keseluruhannya. Untuk agihan peruntukan tahun depan, KPKT telah diperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit. Oleh itu, 156 PBT boleh mengemukakan permohonan kepada KPKT dengan kadar segera untuk pertimbangan dan penelitian yang sewajarnya. Keutamaan kelulusan akan diberikan kepada kawasan yang telah dikenal pasti sebagai hotspot banjir dan turut mengambil kira skop kerja serta tempoh masa pelaksanaan projek yang sesuai. Bagi kerja-kerja khusus di bawah rancangan Tempatan Banjir, projek ini diselia oleh Jabatan Pengairan Sungai. Yang Berhormat Selayang meminta supaya KPKT menjelaskan mengenai agihan peruntukan 100 juta bagi naik taraf gerai dan prasarana pasar awam bagi memastikan PBT yang kekurangan dana diberikan perhatian. Untuk makluman, KPKT telah diperuntukkan sebanyak 54.4 juta bagi tujuan naik taraf gerai dan prasarana pasar awam di bawah belanjawan tahun depan. Agihan peruntukan dilaksanakan berdasarkan kepada permohonan daripada PBT serta wajib mendapati kriteria dan skop kerja yang telah digariskan oleh kementerian.
Selain itu, prestasi PBT dalam melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan akan turut diambil kira sebelum mempertimbangkan permohonan baru oleh PBT tersebut. Secara keseluruhannya, sebanyak 7.6 juta telah diluluskan kepada Majlis Perbandaran Selayang bagi pelaksanaan 35 projek dalam tahun ini melibatkan skop kemudahan awam, infrastruktur sosio-ekonomi di keseluruhan kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang. Justru bagi tahun depan, PBT boleh mengemukakan permohonan beserta skop projek untuk pertimbangan kementerian. YB Puncak Borneo memohon pemasangan lampu jalan di jalan Jalan Mambung Sari Kuching Outering Road yang juga dikenali sebagai Jalan Klinker Samarahan dan peruntukan bagi peniaga kecil di kawasan Tank Bukat untuk keselesaan peniaga dan pengunjung. YB Julau turut memohon KPKT mempertimbangkan pelaksanaan pemasangan lampu jalan di kawasan Parlimen Julau melalui belanjawan tahun depan memandangkan isu ini telah berkali-kali dibangkitkan. Maka untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua yang dihormat, KPKT telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM100,000 kepada Majlis Daerah Serian bagi menaik taraf gerai makanan di Tank Bukat pada tahun ini. Bagi Parlimen Julau yang berada di bawah pentadbiran Majlis Daerah Maradong dan Julau, sebanyak RM50,000 juga telah disalurkan pada tahun 2023 kepada PBT tersebut bagi pemasangan lampu LED spotlight di kawasan persimpangan Jalan Pekan Pakan dan pekarangan Dewan Masyarakat Pakan. Bagi kedua-dua isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, Kementerian KPKT boleh mempertimbangkan cadangan tambahan yang dikemukakan oleh PBT sama ada bagi membantu penjajah hasil hutan dan pertanian atau pemasangan lampu jalan, namun masih tetap kepada kriteria dan skop yang telah ditetapkan untuk peruntukan projek-projek kecil BP1 KPKT. Seterusnya, YB Jempo memohon naik taraf gerai Simpang 4 di Bandar Seri Jempo yang usang dan telah lama beroperasi sejak tahun 1983. Surat permohonan daripada Majlis Perbandaran Jempo mengenai hal ini telah dikemukakan kepada KPKT pada 20 Januari tahun lepas. Bagi projek menaik taraf gerai Simpang 4 di Bandar Seri Jempo, KPKT telah mengambil langkah proaktif mengangkat permohonan projek daripada Majlis Perbandaran Jempo kepada Kementerian Ekonomi untuk dipertimbangkan dalam plan dan telah diluluskan untuk pelaksanaan pada tahun depan dengan kos keseluruhan RM1 juta. Yang berhormat Batang Lupa memohon PBT melaksanakan pembersihan serba kala bagi mengelakkan banjir kilap di samping mempertimbangkan naik taraf pasar awam Pekan Pusar dan gerai-gerai kecil di Lingga, Meludam dan Sebuyau. Untuk makluman, KPKT melalui PBT komited melaksanakan pengurusan dan pengawalan banjir kilap sepanjang tahun melalui kerja-kerja pembersihan longkang dan parit. Ini terbukti melalui penyaluran peruntukan sebanyak RM3.39 juta bagi naik taraf sistem pemerintahan di negeri Sarawak pada tahun 2024. Kekerapan pembersihan longkang dan parit yang dilaksanakan oleh kontraktor ditetapkan sebanyak 2 kali sebulan di samping pemantauan berterusan oleh PBT di kawasan masing-masing. Bagi pasar awam di Pekan Pusar dan gerai di kawasan Maludam pula, premis ini adalah di bawah pentadbiran Majlis Daerah Betong. Pada tahun ini, KPKT telah menyalurkan peruntukan RM300,000 kepada Majlis Daerah Betong bagi kerja-kerja menaik taraf pasar basah Pusar. Sebanyak RM300,000 juga telah diluluskan untuk naik taraf gerai dan pasar di kawasan Maludam. Bagi projek menaik taraf gerai-gerai kecil di kawasan Lingga dan Sebuyau, PBT berkaitan isu daerah Seri Aman dan Majlis Daerah Semunjang boleh mengemukakan permohonan peruntukan di bawah BP1 untuk pertimbangan KPKT. Untuk makluman Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Kuala Terengganu seterusnya memohon naik taraf pasar Borong Gong Pau yang daif selain menambah baik akses tangga eskalator di Pasar Payang. Dalam hal ini, terbukti di mana KPKT dan Kerajaan Madani sentiasa prihatin. KPKT telah mengambil langkah proaktif dengan mengangkat permohonan daripada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bagi projek menaik taraf pasar Borong Gong Pau kepada Kementerian Ekonomi dan sukacita hari ini dimaklumkan. Projek itu telah diluluskan permohonan di bawah Rolling Plan kelima dengan kos keseluruhan berjumlah RM15 juta. Kerja-kerja naik taraf akan mula dilaksanakan pada tahun depan. Untuk Pasar Payang di Kuala Terengganu pula, pembangunan semula telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah siap sepenuhnya pada 20 Julai 2023 dan diserahkan oleh saya sendiri kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu melibatkan jumlah kos RM81.2 juta. Itu di Pasar Kedai Payang 2 serta juga Pasar Sementara. Yang Berhormat Tanah Merah memohon naik taraf pasar besar Tanah Merah yang telah uju. Untuk makluman, KPKT telah meluluskan peruntukan berjumlah RM800,000 kepada Majlis Daerah Tanah Merah pada tahun ini untuk naik taraf pasar besar Tanah Merah. Meliputi skop kerja roboh baik pulih
struktur pasar serta memasang kelengkapan pasar dan lain-lain. Terdahulu, KPKT turut telah meluluskan projek kerja-kerja naik taraf pasar Siti Khadijah dalam tahun ini dengan peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan jumlah kos berjumlah 5.5 juta. Untuk ini terbukti sekali lagi bahawa kerajaan Madani sentiasa mengambil kira kebajikan dan keperluan semua negeri tanpa mengira fahaman politik. Terengganu, Kelantan, tiada yang terpinggir, tiada yang tertinggal. Inilah falsafah pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun. Yang Berhormat Ampang membangkitkan bahawa sudah sampai masa kerajaan memikirkan council home, iaitu rumah untuk disewa di bawah PBT sebagai sewaan kepada masyarakat yang memerlukan, terutamanya mereka yang berdepan dengan bencana dan kemalangan. Untuk makluman ahli yang berhormat, penyediaan rumah transit, rumah rakyat di bawah PBT adalah satu inisiatif oleh kerajaan negeri atau PBT tersebut menggunakan peruntukan masing-masing. Selain itu, rumah transit dan rumah rakyat council home disewakan kepada rakyat yang kurang berkemampuan dan berpendapatan rendah sebelum berupaya untuk membiayai pembelian kediaman pertama. Selain turut diperluaskan sewaannya bagi membantu golongan sasar seperti OKU, ibu tunggal yang mempunyai tanggungan mangsa banjir atau kebakaran, yang kehilangan harta benda akibat bencana alam dan memerlukan tempat tinggal sementara. Tempoh sewaan transit diberikan adalah terhad dengan kadar harga sewaan yang amat murah berbanding dengan harga pasaran. Yang Berhormat Bandar Kuching memohon KPKT memperuntukkan dana untuk memperkenalkan inisiatif TNVR, iaitu Trap, Neuter, Vaccinate, Release, mengambil kira amalan terbaik di luar negara tentang haiwan-haiwan asing. Yang Berhormat turut menyarankan kerjasama antara PBT dan NGO bagi mempromosikan amalan dan standard antarabangsa dalam mengurus populasi anjing dan juga kucing liar di kawasan masing-masing. Saya difahamkan pagi ini juga ada pencinta haiwan telah datang untuk menyerahkan memorandum untuk makluman. Buat masa ini, KPKT menggunakan kaedah tangkapan, tuntutan dan lebih mengutamakan kaedah adopsi atau serahan kepada NGO untuk menempatkan semula anjing ataupun kucing yang terbiar. Pelupusan secara dengan izin put to sleep hanya dilaksanakan sebagai pilihan terakhir dalam pengurusan haiwan terbiar, iaitu, dengar baik-baik, hanya bagi haiwan yang berpenyakit, uzur dan mendatangkan kacau ganggu serta memudaratkan orang awam termasuk penyakit rabies. Selain itu, kaedah TNVR masih belum diiktiraf sebagai satu mekanisme standard antarabangsa dan memberikan implikasi kewangan serta sumber manusia yang besar kepada setiap PBT sekiranya dilaksanakan sepenuhnya. Bagaimanapun, namun garis panduan penangkapan dan pelupusan anjing terbiar di kawasan PBT diguna pakai oleh semua pihak berkuasa negeri dan PBT. Garis panduan ini diperkenalkan pada tahun 2014 dan telah dikemas kini pada tahun 2022 serta diguna pakai bersekali dengan Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing untuk penguatkuasaan oleh PBT mengikut kawasan pentadbiran masing-masing. Garis panduan ini telah dirangka secara komprehensif melibatkan Jabatan Perkhidmatan Veteriner, NGO pencinta haiwan dan wakil-wakil PBT selaras dengan peruntukan Akta Kebajikan Haiwan 2015. Contoh kaedah pengurusan anjing terbiar lain iaitu Trap, Neuter, Release adalah seperti dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dengan kerjasama NGO iaitu International Aid for the Protection and Welfare of Animals sejak tahun 2019. Kaedah TNR ini telah merekodkan penangkapan 5,308 ekor anjing oleh PBT yang kemudiannya dilepaskan semula ke tempat awam. Sehingga kini, isu ini masih menimbulkan kacau ganggu dalam komuniti. We have to take a balanced approach to be fair and also balanced. Iaitu seperti kerosakan harta benda, punca kemalangan jalan raya, kotoran najis di jalan raya atau kaki lima serta kes gigitan, kecederaan dan risiko penyebaran penyakit anjing gila, rabies. Sekiranya kaedah TNVR diadaptasi, jumlah haiwan terbiar ini tidak akan berkurangan, malah terus meningkatkan risiko ketenteraman, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Saya bagi contoh, jumlah aduan berkaitan dengan anjing terbiar pada tahun lepas, khusus di negeri Sarawak, adalah sebanyak 2,712 aduan dengan kes 15,831 kes gigitan anjing serta kes rabies 109 kes rabies. Manakala sehingga Ogos tahun ini sebanyak 1,027 aduan anjing terbiar telah diterima dan 12,529 kes gigitan anjing dan 5 kes rabies.
Penurunan statistik ini disebabkan tindakan proaktif oleh PBT dan kerjasama Yang Berhormat. JPB yang menjalankan 2,386 operasi penangkapan serta pelupusan anjing dan kucing yang terbiar sepanjang tahun. Segamat. Siapa? Segamat. Okey, sikit. Terima kasih, Segamat, Kampar. Sekejap, masa amat cemburu. Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Puan Speaker. Ini berkenaan dengan apa yang Berhormat Menteri sebut tentang penyerahan memorandum pada pagi ini. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri sangat prihatin berkenaan dengan isu berkenaan dengan haiwan liar ni. Pagi ini saya segamat bersama Kampar, PJ dan Miri dan Tenom dan beberapa lagi ahli parlimen menerima memorandum ini. Dan soalannya saya ingin bertanya kerana di luar sana ada beberapa pendakwaan di mana PBT ini walaupun ada beberapa klausa ataupun undang-undang yang sepatutnya dilaksanakan tapi mereka tidak dan ada beberapa pendakwaan. Boleh tak Menteri memberi kejaminan terhadap isu ini dan apakah akan ada kita revise atau reform undang-undang di bawah PBT ini supaya haiwan-haiwan ini tidak dibunuh secara kejam dan di bawah kerajaan Madani ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya Menteri, tadi saya bersama Segamat, bersama Bera, Ipoh Barat dan juga beberapa PJ, beberapa lagi ahli parlimen, kita telah terima memorandum daripada satu gabungan NGO seruan segera untuk menghentikan kekejaman terhadap haiwan terbiar dan mereformasi Akta Kebajikan Haiwan 2015. Kita semua tahu, Akta Kebajikan Haiwan diluluskan dalam parlimen tahun 2015. Pada masa itu, Bera Menteri berkenaan telah buat seruan PBT tidak lagi dibenar tembak haiwan. Tapi sehingga hari ini masih ada haiwan-haiwan terbiar, anjing-anjing terbiar yang ditembak. Dan Bera sebagai ahli parlimen, pada masa itu dia merupakan ahli parlimen setiu, dia sendiri yang berbahas untuk sokong rang undang-undang ini dan telah diluluskan. Tapi hari ini dia duduk sebagai ahli parlimen bersut, dia cuba untuk menjustifikasikan bagaimana PBT boleh menembak haiwan. Ini bukan Jadi masa saya nak untuk tanya bahas. spesifik. Saya nak tanya, apakah tindakan terhadap pegawai yang telah membunuh anjing yang menembak kopi itu? Kita mahu siasatan dilakukan dan apakah tindakan yang akan diambil? Terima kasih kepada Menteri, kedua-dua ahli untuk parlimen Melaka yang nak prihatin. tambah sikit Menteri tentang Ya. anjing liar ni. Kita perhatikan ada segelintir yang mereka, yang tuan punya anjing yang tidak bertanggungjawab. Selepas mereka bela 1-2 tahun, mereka tak mau, mereka buang saja di tepi jalan. Saya rasa inilah orang kumpulan ini yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan masalah anjing terlihat di luar sana. Jadi apakah langkah ataupun strategi yang akan diambil oleh kementerian untuk mendenda mereka yang tidak bertanggungjawab ini? Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli parlimen yang prihatin tentang soal kebajikan haiwan. Jawapan saya senang aja. Jawapan saya berpautan kepada rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Kita ada Akta Kebajikan Haiwan 2015. Ada garis panduan yang sangat jelas. Maka semuanya ikan ikut kepada akta termasuk garis panduan. Mana-mana PBT yang gagal atau mematuhi tersebut, mereka terpaksalah menghadapi tindakan siasatan ataupun tindakan disiplin akan diambil mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Itu jelas. Saya rasa tak bagi mereka, saya yang pembela haiwan, kucing ke, anjing ke yang tidak bertanggungjawab, saya seru supaya jika tak mampu nak bela, maka janganlah mengambil lepas tu buang haiwan tersebut. Sebagai seorang pencinta haiwan, saya pun berasa amat kesal sekali dengan sikap tidak bertanggungjawab tersedemikian. Oleh kerana itu, saya mengambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini menyeru semua pihak masa sama-sama untuk pastikan masalah ini tidak berulang lagi dengan sikap yang penuh tawaduk dan juga penuh bertanggungjawab. Yang Berhormat Padang Terap telah menghargai penarafan 5 bintang ke atas Majlis Daerah Padang Terap melalui audit teknikal JKT pada tahun ini. Untuk tahun ini, saya nak tegaskan di mana elemen anti rasuah telah dimasukkan dalam indeks penarafan PBT.
Oleh kerana itu, terdapat 12 buah PBT telah diturunkan penerapan bintang akibat dengan elemen anti rasuah tersebut. Sejajar dengan aspirasi Malaysia untuk mengangkat martabat negara sebagai antara 25 negara terbaik dalam Corruption Perception Index tersebut menjelang tahun 2030. Tapi juga ada PBT yang telah pun diangkat penerapan selepas kita masukkan elemen anti rasuah tersebut. Maka dia memang menjadi pengajaran kepada kita semua di mana memerangi rasuah menjadi agenda aspirasi nasional untuk kita semua. KPKT di mana akan sentiasa memantau dan memastikan tahun depan mulai 1 hari bulan Januari, KPKT akan memperkenalkan sistem penerapan baru dalam mempertimbangkan pengagihan peruntukan pembangunan kepada semua PBT, iaitu ia akan berdasarkan kepada pencapaian sistem lampu trafik. Ini merujuk kepada prestasi pelaksanaan projek yang telah diluluskan oleh KPKT kepada PBT akan menjadi kayu penyukur dalam mengagihkan peruntukan baru dan wajib berasaskan kajian kebolehlaksanaan feasibility studies serta mematuhi analisis kos faedah, cost benefit analysis serta juga pulangan pelaburan return of investment. Iaitu dengan kata lain, sekiranya PBT dapat lampu merah, peruntukan mereka akan dipotong. Lampu kuning bermaksud peruntukan akan dikaji semula. Lampu hijau bermaksud peruntukan akan ditambah dan dilipat gandakan. Kesemua ini adalah duit rakyat. Dana rakyat tidak membenarkan pembaziran, ketirisan maupun penyelewengan. Oleh kerana itu, KPKT pandang serius mana-mana yang baik kita puji. Pepatah Melayu, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Yang berhormat Kuala Krai telah mencadangkan agar PBT memegang peranan sebagai one-stop center bagi mengiras permohonan lesen kedai makan atau kilang makanan sekaligus mengkoordinasikan dengan agensi berkaitan dengan untuk perolehan CJ halal dapat membangunkan industri halal yang lebih berkesan. Untuk makluman, buat masa ini pensijrah halal di Malaysia dilaksanakan secara sukarela oleh peniaga kerana istiada paksaan sebagaimana telah diputuskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri. Tuan Yang di-Pertua, Perumahan sebanyak 12 ahli yang berhormat telah membahaskan berhubung isu perumahan. Sebelum saya menjawab isu perumahan dibahaskan, sukacita saya maklumkan bahawa sehingga 30 September tahun ini, sebanyak 443,259 unit rumah mampu milik ataupun 89% telah siap dibina dalam pembinaan serta sudah dapat kelulusan perancangan di keseluruh negara, sama di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Ini bermakna sasaran penyediaan 500,000 rumah mampu milik di bawah rancangan Malaysia kini ada baki 56,741 unit rumah. KPKT yakin akan mampu menyelesaikan projek ini AMM ini pada penghujung pelaksanaan AMK ke-12. Sekiranya insya-Allah ia berjaya dilaksanakan sepenuhnya, ini akanlah menjadi kali pertama sasaran pembangunan rumah mampu milik berjaya dicapai mengikut rancangan Malaysia. Seterusnya, YB Pengkelan Cepar Batu mohon kerajaan tegas telah mengawal harga tanah serta harga bahan binaan bagi menangani isu harga perumahan mampu milik untuk garangan rakyat B40, M40 terutamanya di bandar-bandar besar. Memang harga rumah di pasaran adalah dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti lokasi yang strategik, kos pembinaan, kos infrastruktur, kos tanah, compliance kos serta keuntungan pemaju. Selain itu turut memberi cabaran dalam usaha. Wan Semaju minta laluan. Sedikit ya. Sila ringkas sikit. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Oleh kerana masa pun dah makin kurang, saya ingin memastikan bahawa dalam penggolongan YB Menteri dimasukkan juga tentang isu dana jaminan khas yang pada tahun 2024 diperuntukkan sejumlah 1 bilion bagi projek perumahan yang terbengkalai dan sakit. Dan dalam masa yang sama juga dalam laman Teduh, yakni Sistem Bank Data Perumahan Negara, masih ada 488 projek perumahan yang sakit, 288 yang terbengkalai. Jadi ini termasuklah projek residensi hektar. Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada YB Menteri, adakah dana jaminan khas ini ada terselit di mana-mana dalam bajet
bagi tahun 2025. Terima kasih kepada Yang Berhormat Wangsa Maju yang amat prihatin tentang kebajikan pembeli rumah di residensi Gombak. Maka untuk makluman saya, Dewan Yang Mulia ini, KPKT telah mengambil tindakan kritikal berkaitan isu projek sakit terutama melalui penubuhan Task Force Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai sejak tertubuhnya kerajaan Madani dengan memfokuskan kepada keberhasilan task force sejak penubuhan iaitu sehingga 30 September tahun ini sebanyak 823 projek perumahan swasta melibatkan 99,836 unit rumah telah diselesaikan dengan nilai pembangunan kasar dengan izin gross development value sebanyak 84.4 bilion ringgit. Ini adalah satu pencapaian yang saya berhutang budi kepada penjawat awam serta Yang Berhormat Timbalan Menteri yang mengetuai task force sedemikian. Berhubung dengan dana jaminan khas yang ditanya tadi di bawah belanjawan tahun ini, ia khusus untuk memulihkan projek sakit di bawah seliaan kerajaan, termasuk residensi Hektar Gombak. Itu projek di bawah seliaan Kementerian Wilayah Persekutuan. Walaupun belanjawan tahun depan tidak memperuntukkan dana jaminan khas lanjutan, KPKT telah mengambil langkah proaktif untuk bincang dengan Kementerian Kewangan agar dapat meneruskan inisiatif ini pada tahun akan datang, termasuk perluasan pelaksanaan kepada projek perumahan swasta di Sabah dan juga Sarawak. KPKT akan berusaha sebaik mungkin untuk meminimumkan projek sakit dan terbengkalai melalui inisiatif di bawah KPKT yang diselaraskan melalui task force ini. Mengenai status residensi Hektar yang sepatutnya siap pada 18 hari bulan Mac tahun lepas, Kementerian Kewangan telah bersetuju untuk memberi jaminan sebanyak 70% daripada keseluruhan pembiayaan dengan had nilai maksimum 100 juta. Dana akan disalurkan kepada kontraktor yang telah pun dikenal pasti oleh jawatan kuasa task force iaitu Visionary Builder Sdn Bhd tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Secara keseluruhan kerja-kerja pemajuan saya harap jangka siap dalam tempoh 15 hingga 18 bulan sehingga serahan milik hak kosong kepada pemberi dapat dibuat. Namun begitu, perkara ini tertakluk kepada suntikan dana yang akan diperoleh oleh pemaju dan kontraktor daripada pihak ketiga selain daripada jaminan kerajaan. Tapi saya yakin dengan adanya jaminan kerajaan, maka pemaju dan kontraktor akan dapat melakukan langkah-langkah penyelamatan. KPKT akan terus meningkatkan pemantauan dan melaksanakan pembekuan akaun pemajuan perumahan HDA bagi projek sakit untuk elakkan pengeluaran wang secara tidak bertanggungjawab oleh pemaju. Selain itu, pemaju dan ahli lembaga pengarah yang memiliki projek dalam kategori sakit akan disenarai hitam dan disekat daripada permohonan permit iklan dan jualan advertising permit and developer license yang baru selagi projek sakit sedia ada belum disiapkan dengan Certificate of Completions and Compliance. Di samping itu, KPKT juga membuat tapisan awal ketika permohonan AP dikemukakan di mana pemaju yang mempunyai tahap kewangan yang stabil sahaja akan dipertimbangkan untuk kelulusan. Untuk makluman, pada masa ini setiap pemajuan disyarat mempunyai modal terbitan dan modal terkumpul tidak kurang daripada RM250,000 dan wang pendahuluan yang bersamaan dengan 3% daripada anggaran kos pembinaan selaras dengan Seksyen 6.1 Akta 118. Dengan risiko projek sakit, KPKT juga sedang kaji untuk menetapkan dasar baru kepada satu nilai yang lebih bersesuaian. Tuan Dipertua, memang masa amat cemburu. Saya ada banyak lagi isu yang saya ingin kongsi bersama dalam Dewan Yang Mulia ini. Izinkan saya dapat injury time sedikit. Yang pertama tentang URA. Seterusnya tentang perancangan bandar dan desa, iaitu dibangkitkan oleh orang 4 ahli yang berhormat. Di mana Yang Berhormat payah besar mohon agar consent threshold bagi pelaksanaan pembaruan semula bandar diteliti dan dinaikkan ke tahap 90% berbanding 80% seperti yang telah diwawakan. Selain turut berharap agar isu kesesakan diambil kira serta pemilikan lokasi lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu di kawasan bandar. Untuk makluman, KPKT melalui Plan Malaysia dan juga Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG telah melaksanakan setakat pagi ini sudah buat 60
kali siri libat ulus, termasuk bersama dengan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen untuk mengkaji peratusan yang bersesuaian agar pelaksanaan pembaruan semula bandar mempunyai timbal balik yang positif kepada pihak yang terlibat. Dan kajian yang dilaksanakan draft IUU pembaruan semula bandar mencadangkan consent threshold pada tahap 80% bagi bangunan berusia kurang 30 tahun, 75% bagi bangunan melebihi 30 tahun dan 51% bagi bangunan yang tidak selamat dan projek terbengkalai. Dengan mengambil kira pandangan dan pertimbangan responden daripada sesi libat urus yang telah dibuat. Melalui akta ini, hak dan kepentingan kaum Bumiputera termasuk anak negeri Sabah dan Sarawak akan kekal terpelihara berdasarkan artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Yang berhormat, memang saya ada lagi banyak isu yang ingin saya kongsi bersama. Izinkan saya sedikit untuk pengurusan sisa pepecah. Untuk makluman, ini tentang NCEC dan juga perancangan komprehensif untuk membina Logi to Waste WTE dengan teknologi incinerator untuk mengatasi isu kekurangan tapak pelupusan sanitary yang bersesuaian serta menampung penjanaan sisa yang semakin meningkat setiap tahun. Untuk makluman, jumlah sisa pepecah yang dijana oleh rakyat Malaysia kini telah sebanyak 14.2 juta tan pada tahun 2023. Logi WTE adalah selamat dan tidak membahayakan kesihatan rakyat, di mana ia dibina mengikut spesifikasi yang amat ketat yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar selaras dengan prinsip zero waste, zero toxic dalam menyokong transformasi ke arah ekonomi kitaran serta berkonsepkan logi dalam taman seperti mana yang dilaksanakan di negara-negara paling maju. Teknologi WTE juga tidak memerlukan keluasan tanah yang besar, tidak menghasilkan air larut resap licin, buat bau busuk dan gas metana yang memberikan impak negatif kepada masyarakat dan alam sekitar. Selain itu, logi WTE mampu menjana tenaga boleh baru renewable energy untuk dieksport ke grid nasional bagi menggantikan janaan tenaga elektrik daripada bahan api fosil. Dalam hal ini, setiap 60 tan sisa pepecah yang dirawat menggunakan teknologi WTE mampu menjana 1 megawatt tenaga elektrik yang boleh digunakan oleh 2,000 buah rumah. Justru itu, WTE yang tergolong dalam teknologi hijau adalah kaedah yang berkesan untuk kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan rakyat di samping memacu ke arah pencapaian sasaran tenaga boleh baru negara sebanyak 70% menjelang tahun 2050. Tuan Dipertua, saya sedar memang masa amat cemburu. Saya cuma nak minta sedikit masa saja. Sebagai mantan Tuan Yang Dipertua dalam Dewan ini, saya bukan nak bagi tazkirah, tapi saya nak nasihatkan kepada semua rakan-rakan dalam Dewan ini supaya mengambil iktibar bersama. Dewan yang mulia ini bukan medan untuk menabur fitnah. Sebagai Ketua Whip DAP dalam Parlimen, saya ingin merakamkan perasaan yang amat kesal sekali terhadap sikap pendang yang berkali-kali bohong, menabur fitnah dalam Dewan yang mulia ini, sekaligus menjatuhkan imej Dewan Parlimen. Termasuk membuat tuduhan kononnya ada 94 juta wang tunai dalam rumah bekas menteri DAP. Ini naiwatunya sangat-sangat jahat. Kita semua tahu agama suci Islam melarang dosa fitnah. Malahan fitnah itu lebih kejam daripada kesalahan membunuh. Tapi pendang boleh fitnah dalam Dewan yang mulia ini. Malahan SPIM sudah keluarkan kenyataan di mana itu adalah satu pembohongan. SPIM tidak pernah keluarkan kenyataan sedemikian. Oleh kerana itu, tak payah jawab. Nah, ini peraturan mesyuarat yang dibetul. Saya nak cuma nak terangkan. Bagi saya ini satu kenyataan yang unparliamentarian. What is unparliamentarian? Yang Yang unparliamentarian adalah pembohongan dan fitnah yang amat menjijik ini sekali. Ini satu perkara yang tidak wajar dilakukan. Saya tegaskan. Ini bukan Dewan adab dalam ini kita. bukan tempat. Where are you when pendang buat fitnah? Terus Where are you? menabur. Masa pendang buat fitnah, kenapa tak bangun? Mereka Sekarang boleh menteri fitnah, bagi sudah jawab, diper- kenapa sekarang Oleh bangun kerana kacau? itu adalah Kita amat dah jelas bangun sekali. dulu. Yang Kita dibetul. harap Where are you? bila mereka Semasa yang pendang buat fitnah, mengapa tak bangun? Kenapa benarkan pendang buat fitnah? Yang lain sila duduk. Yang lain Saya sila bacakan duduk. peraturan mesyuarat. Dua-dua pelak sila duduk. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat. Mana I should satu have the floor perkataan yang sikit. unparliamentary? Ya, Yang Berhormat Fitnah mesti itu adalah unparliamentary.
as a former deputy Peraturan speaker, mesyuarat I'm yang here betul. to tell you that this is too much. Peraturan Oleh mesyuarat yang kerana betul. itu, enough is enough. Kita harap Dewan Yang Mulia ini tidak jatuh standard Yang betul, kerana kita tidak boleh biarkan beberapa- perkara ini berterusan. Kerana nilai sedikit Boleh- rosak boleh- susu sebenggara. Itulah sebabnya Perkataan tuduhan biar kita seseorang itu angkat menipu peribahasa dalam Melayu. Dewan tidak sepatutnya Yang baik dikeluarkan dijadikan oleh seorang teladan, yang bertaraf yang menteri. buruk dijadikan Dan sempadan. ini Itu perlu saja. Sekian, dihentikan terima yang kasih betul. Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih.